Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama, saya Muhammad Khalil Ashraf bin Nur Azmi daripada kelas PAIS 1. Yang pertama, saya ingin berterima kasih kepada Puan Aziah kerana telah memberi peluang dan ruang kepada saya untuk membentangkan satu isu fiqh dalam masa yang sama untuk menyelesaikan tugasan pentaksiran berterusan saya, iaitu tentang penghasilan produk. Saya mengambil satu isu untuk dibentangkan pada hari ini, iaitu tentang penggunaan vaksin yang dihasilkan daripada najis. Isu ini saya ambil kerana ia berkait rapat dengan kita semua yang baru sahaja dilanda dengan satu wabak yang amat berat, yang meragut banyak nyawa, yang menghidap banyak penyakit, itu kadang-kadang demam, selsema dan sebagainya, sehingga boleh membawa kepada kematian. Tapi untuk para saintis dan para pakar biologi membuat satu inisiatif ataupun sebagai usaha mereka dalam mencegah wabak ini dengan melakukan ataupun membuat satu vaksin. Apakah itu vaksin? Kenapa kita perlu buat vaksin? Itu. Tapi yang menjadi isu sekarang ini pada isu umat Islam tentang penggunaan najis dalam vaksin itu sendiri. Jadi, yang pertama saya ingin menceritakan tentang apa itu vaksin. Jadi, mari kita sama-sama melihatnya. Apakah itu vaksin? Baiklah, di sini saya ingin menyatakan apa itu vaksin. Di sini definisi vaksin ini. Vaksin adalah sejenis bahan yang dapat membantu mencegah sesuatu penyakit. Sebagai perumpamaan, badan manusia dilindungi oleh sistem pertahanan ataupun sistem imunisasi sebagaimana suatu negara dilindungi oleh angkatan tentera. Okey, jadi di sini vaksin itu sendiri adalah satu jenis bahan yang dapat membantu untuk mencegah penyakit seperti yang kita alami beberapa tahun lepas, iaitu penyakit COVID-19 ini. Jadi vaksin ini digunakan untuk mencegah penyakit ataupun wabak yang berluasa ini. Jadi untuk membuat perumpamaan yang mudah, vaksin ini adalah sebagai tentera badan kita, ataupun tentera, ataupun saya baca di sini vaksin umpama bahan latihan. Kerana apa? Vaksin ini memberi penguat ataupun memberi suntikan, satu suntikan cair yang dimasukkan dalam badan kita untuk menguatkan sistem imunasi badan kita. Sistem imunasi dan menguatkan badan kita untuk mencegah segala penyakit yang datang kepada kita. Terutamanya untuk difokuskan di sini, vaksin di sini adalah vaksin Pfizer ataupun booster yang kita ambil baru-baru ini adalah bukan vaksin atau pencegah kepada penyakit COVID-19. Jadi apakah itu? Untuk angkatan tentera badan kita, ia akan digunakan untuk mengenali dan menewas musuh. Vaksin ini akan kenal musuh. Siapakah musuh badan kita? Adalah musuh bakteria yang jahat itu. Virus-virus yang jahat itu adalah musuh kepada badan kita. Jadi vaksin ini adalah tujuannya untuk kenal penyakit itu dan untuk mencegah. Dia akan menewaskan bakteria jahat itu atau virus yang mungkin boleh menjangkiti badan dan menyebabkan penyakit pada masa hadapan. Itu vaksin. Jadi apakah yang menjadi isu tentang vaksin ini? Nampak kegunaannya baik,
Tapi kita kena siasat betul-betul. Mari kita ke slide yang seterusnya. Mari kita lihat pula bagaimana vaksin ini dihasilkan. Okey. Vaksin terhasil daripada pembiakan organisma hidup. Setengah organisma tersebut adalah penyebab penyakit berbahaya. Oleh itu, penghasilan vaksin dijalankan dalam keadaan yang dikawal selia dengan rapi. Itu bagaimana vaksin ini dihasilkan. Okey, vaksin ini dikata dibuat terhasil daripada pembiakan organisma. Pembiakan organisma ini bukan mudah, bukan suatu yang perkara yang kita boleh buat secara ringkas ataupun mudah. Pakar-pakar sains, pakar-pakar biologi yang hanya pakar dalam bab ini mampu menghasilkan vaksin. Jadi setengah organisma tersebut adalah penyebab penyakit berbahaya. Oleh itu penghasilan vaksin ini. Okey. Dan organisma yang digunakan itu adalah berpotensi tinggi. Jika tidak dibuat dengan baik, dia boleh menyebabkan penyakit lain pula. Sebab itulah penghasilan vaksin ini adalah sangat teliti. Tidak boleh buat main-main. Jadi yang menjadi isu sekarang ni apa? Tentang apakah yang terkandung dalam vaksin itu sendiri. Baiklah, apa yang ingin dibincangkan pada hari ini dengan satu persoalan. Sebagai umat Islam, kita ni suatu benda perkara kita kena berubat itu bukanlah suatu perkara yang mudah pun sesuka hati apa sahaja kita nak guna, tidak. Dalam Islam ada larangan-larangan yang tertentu. Antaranya inilah tentang vaksin ini. Vaksin yang mengandung najis itu yang menjadi satu persoalan yang penting kepada kita sebagai umat Islam. Sebab najis ini tidak boleh digunakan dalam perubatan. Allah melarang keras tentang penggunaan najis dalam perubatan. Namun kenapa masih dibolehkan vaksin ini? Kita lihat, terdapat isu berkaitan vaksin yang dihasilkan menggunakan embrio daripada telur dan sel-sel mamalia. Hal ini disebabkan tiada bahan lain dapat digunakan sebagai alternatif. Tidak ada cara lain. Tidak ada kegunaan ataupun penggunaan perkara yang lain selain menggunakan najis ini sebagai alternatif, menggunakan cara untuk mencegah penyakit ini adalah dengan menggunakan perkara ini. Jadi adakah dalam Islam ini dibenarkan perkara ini? Mari kita lihat, mari kita kupas sama-sama, mari kita bincangkan apakah perbincangan ulama, apakah dalil-dalilnya yang menegaskan tentang perkara ini, yang menyokong penggunaan vaksin ini itu sendiri. Jadi kita sebagai orang Islam ni perlu ada sandaran. Tidak boleh buat suatu perkara tanpa bukti yang jelas, tanpa dalil itu sendiri. Jadi itulah persoalan yang kita hendak kupas pada hari ini. Okey, mari kita lihat setiap perkara itu perlu ada sandaran dan atau dalilnya. Okey, apakah dalil yang membuatkan vaksin ini, penggunaan vaksin yang mempunyai najis ini tidak dibenarkan? Jadi saya akan datang satu dalil di sini daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام
Dzalikum fisq. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir atau daging khinzir termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, yang mati disembelih kerana lain-lain dari kerana, dan yang mati dimakan binatang, yang mati ditanduk, yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan juga kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan yang fasik. Jadi itulah dalilnya. Dalil yang menceritakan tentang penggunaan perkara-perkara yang haram ini. Allah nyatakan daging babi di situ, Allah nyatakan bangkai. Ini adalah semuanya najis. Jadi ini menjadi satu perbahasan di sini. Mari kita teliti apakah maksud sebenar ayat ini. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baiklah, apa maksud ayat ini? Dalam ayat di atas, ayat yang saya sebutkan sebentar tadi, Allah menyenaraikan perkara yang haram. Haram dimakan seperti bangkai, darah, daging babi, binatang yang mati dengan penyembelihan yang tidak mengikut syarak. Itu ayatnya. Ayat di mana Allah memberikan senarai apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Dan Allah nyatakan lagi perbuatan memakan perkara-perkara yang haram tadi adalah fasik. Tapi kenapa? Tapi kita kena tahu kenapa Allah melarang perkara ini. Kerana kita tahu setiap apa yang Allah perintahkan itu ada hikmahnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pada mana kenapa benda dia ada kurangnya di situ. Jadi Allah buat segala ni, Allah beri perintah ini bukan sahaja-sahaja. Allah bagi tu ada sebabnya. Jadi kita nak tahu apa sebab Allah melarang perkara-perkara ini. Mari kita lihat sama-sama. Jadi Allah turunkan itu sebab bersebab. Jadi pakar sains telah membuktikan bahawa penggunaan memakan daging khinzir ataupun bangkai itu semua adalah tidak baik untuk badan kita. Jadi Allah melarang kita untuk mengambil perkara-perkara yang haram ini. Kerana apa? Bukan tiada perkara lain yang kita boleh makan. Ada perkara yang lain kita boleh makan yang baik untuk kesihatan kita, yang baik untuk tubuh kita. Jadi apa buktinya? Bukan dalilnya? Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Abi Darda bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesungguhnya yang sabda Rasulullah SAW, Inna Allah anzala da' wa da'a wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharami. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan penyakit dan ubat. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan ubat, dan menjadikan bagi setiap penyakit itu ubatnya. Maka berubatlah kamu dan jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Jadi bukan Allah tak bagi kita berubat, Allah bagi kita berubat kerana Allah sendiri yang menurunkan penyakit tersebut, dan Allah juga menurunkan penawarnya bagi kita semua. Jadi Allah bagi penyakit, Allah bagi penawarnya. Jadi tidak ada jalan selain kita berubat untuk menghalang penyakit-penyakit ini. Seperti yang kita katakan tentang penyakit COVID-19 ini. Jadi itu usaha manusia ini membuat vaksin. Tapi Allah katakan, Nabi katakan di sini, Allah melarang. Maka berubatlah kamu
Nabi suruh berubat. Kita tidak biarkan penyakit itu berlarutan sehingga membawa perkara yang lebih teruk. Tetapi Nabi kata sini, jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Di sini menjadi suatu perbahasan tentang penggunaan vaksin itu tadi, kerana Nabi kata tidak boleh menggunakan najis ataupun perkara yang haram dalam berubat itu. Berubat itu dibenarkan, tetapi berubat dengan perkara yang haram itu sangat dilarang keras. Jadi menjadi perbahasan di sini oleh para ulama. Jadi mari kita lihat apakah sebenarnya hukum kita menggunakan vaksin ini. Mari kita lihat sama-sama. Jadi untuk pengetahuan semua, hukum vaksin ini ada 3. Yang pertama, vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Tidak syak lagi bahawa kategori jenis ini adalah harus untuk digunakan. Bahkan ia merupakan antara nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada sekalian makhluknya. Penciptaan perubatan tuan seumpama ini telah memberi sumbangan. Maksudnya di sini yang pertama, jikalau vaksin itu menggunakan perkara yang tidak haram, menggunakan perubatan yang dibenarkan dalam Islam, maka hukumnya harus dan dibolehkan. Maksudnya tidak ada unsur najis ataupun unsur-unsur yang tidak dibolehkan dalam Islam. Itu hukum yang pertama. Mari kita lihat pula hukum yang kedua di sini. Vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus untuk digunakan, akan tetapi ia boleh menyebabkan mudarat yang lebih baik kepada tubuh badan berbanding manfaatnya, ataupun ia tidak bermanfaat pada asalnya. Ini berbeza dengan hukum yang pertama tadi. Hukum yang tadi, vaksin yang pertama tadi, bahannya harus, menggunakannya harus kerana ia bermanfaat, jadi dibolehkan. Tapi yang kedua ini berbeza kerana kandungannya harus, kandungannya boleh digunakan, tetapi di sini dia membawa mudarat itu lebih besar daripada manfaat. Jadi apakah hukumnya di sini? Vaksin seumpama ini tidak dinafikan lagi bahawa tidak boleh untuk digunakan. Tidak boleh digunakan kerana kita dilarang untuk memudaratkan diri. La dirara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan ataupun memberi mudarat. Maksudnya kepada diri sendiri pun, walaupun ia gunakan kandungan yang harus, kandungan yang dibolehkan, tetapi di sini sendiri dinyatakan dia memudaratkan, bukan memberi manfaat. Jadi dilarang. Tidak boleh untuk kita gunakan vaksin ataupun ubat secara ini. Dan yang terakhir, ketiga, vaksin yang mengandungi bahan yang diharamkan atau najis. Ia najis asalnya, akan tapi telah darurat dengan bahan ataupun dirawat dengan bahan kimia yang mempunyai. Jadi hukum yang ketiga ini, vaksin yang dicampur dengan bahan kimia yang lain, ataupun dipanggil proses istihalal, iaitu proses menghalalkan bahan najis itu. Bahan najis digunakan, tetapi dia membuat proses menjadi halal dengan dicampur dengan bahan-bahan kimia dan menyebabkan dia boleh digunakan dan memberi manfaat. Jadi hukum vaksin ini adalah vaksin kategori ini tidak lagi syak dan diharuskan penggunaannya. Jadi yang ketiga ini, vaksin seperti ini dibolehkan dalam Islam, walaupun ia menggunakan najis, dilarang tadi, tapi dia memberi manfaat. Yang pertama, dia memberi manfaat dan dia dicampur dengan bahan kimia yang lain, menyebabkan menjadi vaksin itu halal.
walaupun asalnya najis, tapi dia melalui proses istihalal, iaitu proses menghalalkan perkara yang haram itu sebenarnya, dan ia memberi manfaat, jadi ia boleh digunakan. Jadi hukum menggunakan vaksin ini adalah dibolehkan dalam Islam. Jadi apa yang dapat disimpulkan daripada kupasan yang sebentar tadi, apakah hukum vaksin ni, digunakan vaksin ni sebenarnya, vaksin digunakan adakah halal atau haram? Pada akhirnya telah berbincang fatwa di Mesir, Mekah dan di Malaysia sendiri telah membuat mesyuarat. Mufti-mufti telah memperbincangkan tentang perkara ini, dan pada akhirnya mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah telah mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ianya menjadi wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Ketetapan ini juga telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Maksudnya di sini vaksin ini harus digunakan dan ia menjadi wajib kepada kaki tangan kerajaan yang telah ditetapkan untuknya. Seperti kita semua sebagai pelajar wajib ambilnya, sebagai kaki tangan kerajaan, guru-guru semua diwajibkan untuk mengambil vaksin ini untuk mencegah penyakit ini, COVID-19 ini, sebelum ia menjadi lebih teruk, lebih berbahaya kepada kita semua. Jelaslah bahawa di sini walaupun adanya penggunaan najis dalam vaksin itu sendiri, namun kerana tidak ada jalan lain selain untuk menggunakan perkara itu dan telah melalui proses istihalal atau proses menghalalkan perkara itu dengan menggunakan bahan-bahan kimia dalam pembuatan vaksin itu sendiri, menyebabkan vaksin itu halal digunakan dan ia membawa manfaat kepada kita semua. Jadi membolehkan kita, mengharuskan kita menggunakannya kerana ia memberi manfaat. Jikalau dia memudarat kepada kita semua, maka tidak boleh digunakan sama sekali walaupun kandungan yang digunakan itu adalah halal, dan kandungan yang haram yang telah dihalalkan kerana atas faktor-faktor yang tertentu. Jadi saya harap jelas di sini semua tentang penggunaan vaksin yang mengandungi najis ini. Jadi sekian saja, terima kasih daripada saya. Segala kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh saya, maka saya memohon maaf atas segala kesilapan. Saya memohon maaf atas segala kekurangan saya dan saya minta untuk menegur jika tidak saya membuat silap dalam perkara ini. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.